الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam sahabat tu nak semangat, kita cuba sekali lagi. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke semua? Terima kasih kepada Cik pengacara majlis. Memang suara ala-ala majlis convocation. Kepada adinda pembaca doa, kepada DV kehormat yang ada bersama-sama kita malam ni. Mereka keluar rumah ni semata-mata nak teman kita ni sama-sama ni untuk dengarkan majlis ilmu pada malam ni. Dan tidak melupakan yang kita raikan bersama-sama ni, semua adik-adik student-student diploma, degree, dua-dua ada kat sini. Degree ada, diploma ada Kalau diploma yang kalau kat atas ni campur juga. Campur-campur juga Okey. Saya tadi tengok daripada hujung sana sampailah hujung sana. Saya perhati satu-satu. Saya kan belajar psikologi kat sini. Bila saya perhati satu-satu muka-muka tu kan, saya perasan ada yang datang sini muka dia macam terpaksa. Saya pun, itulah Ustaz, saya pun tak tahulah bila tengok muka dia, muka terpaksa. Saya ingat dia datang ni sebab nak ambil makanan katanya. Ataupun korang semua datang sini ada dapat, apa point tu? Apa nama point tu? Cam tu kan? Dapat cam ke datang sini? Dapat cam, dapat cam. Datang sini sebab cam ke sebab nak majlis ilmu? So maknanya balik tanpa cam pun tak apa. Tak boleh kan. Adik-adik, tak kisahlah datang sini sebab cam ke, sebab kawan datang kau datang ke, sebabkan makanan dekat luar tu ke. Siapa pilih kita untuk ada dekat sini? Oh panjang, Allah. Ni mesti yang belum makan lagi dah. Allah yang pilih kita untuk ada dekat sini. Bila Allah yang pilih, pilihan Allah tak pernah silap. Mesti ada sebab kenapa Allah pilih kita bukan orang lain. Dan jangan rasa kita bagus pula bila kita dipilih kat sini. Aku ni Allah pilih. WhatsApp kawan, kau ni Allah tak pilih. Mesti ada sebab kenapa Allah pilih kita. Kita datang sini bukan sebab kita baik. Kita datang sini sebab kita teringin nak jadi baik. Kita nak rasa macam mana perasaan orang beriman kalau solat dekat masjid, teringin nak rasa. Sebab tu kita datang. Adik-adik, korang semua adalah manusia pilihan Tuhan. Dan saya adalah lelaki kiriman Tuhan. Jadi saya balik Saya dikirimkan saja. Adik-adik, that's why pembukaan kita punya ceramah ini hari, yang sekejap ni malam ni, apa mungkin ada perkara yang Allah nak tegur kita, tapi melalui ceramah ni. Ada benda yang Allah nak beritahu pada kita, tapi melalui majlis ni. Maka saya ni hanya alat saja.
Saya ini hanya asbab saja untuk Allah mungkin nak sampaikan sesuatu dalam penyampaian majlis ilmu pada malam ni. So ada dia semua, apa sebab pun korang datang malam ni, apa reason pun korang hadir malam ni, maka jom sama-sama kita betulkan balik niat kita datang sini semata-mata nak sukakan Allah. Itu je. Dapat ke tak can itu nombor 2. Adik-adik, saya nak petik kata-kata seorang ulama namanya Al-Imam Al-Ais. Al-Imam Al-Ais beritahu, kadar pahala satu amalan itu dia bergantung kepada berapa susah nak buat amalan tu. Maknanya lagi susah nak buat amalan tu, lagi besar pahala. Contoh, saya dengan abang MPP depan saya ni. Siapa nama abang MPP? Nama siapa? Nuri. Contoh Nuri, abang Nuri duduk mana? Kolej apa? KUO. Contoh, saya dengan abang Nuri duduk KUO sama-sama, bilik sebelah-sebelah. Subuh azan berkumandang, saya dengan abang Nuri nak keluar subuh kat masjid ni. Tiba-tiba hujan yang sangat lebat. Saya ada payung, saya terus buka payung, saya jalan terus sampai. Abang Nuri kita ni, dia pun nak pergi subuh jemaah kat masjid ni, dia pun ada payung juga, rembat member punya. Dia pun ambil payung, dia pun jalan nak keluar, baru keluar payung tadi tu patah. Jadi dia rasa baik aku semayang kat asrama, kat kolej je lah, tapi tidak mematahkan semangat dia, dia terus nak semayang juga kat sini. Dalam perjalanan berjalan nak ke masjid ni, hujan makin lebat dan ada kereta dia lalu dekat sebelah, lopak tu habis kena separuh badan dia. So separuh jubah putih, separuh warna coklat. Sudah kena coklat, dah kena lumpur dah ni, dah boleh balik, tapi tak mematahkan semangatnya, dia tetap berjalan sampai ke masjid. Sampai pula kat masjid, air paip tak ada. Jadi dia kena pergi kat auditorium. Macam jauh sangat. Dia kena pergi fakulti, bukan fakulti dekat sikit. Kena pergi fakulti, kat tandas tu ambil air semayang. Sampailah kat sini sebab last air saya pakai, last. Lepas tu dah habis. Jadi abang Nuri kita sempat solat bersama dengan saya, berimam dengan imam yang sama. Baik, kami solat jemaah di masjid yang sama, imam yang sama, di saf yang sama. Soalan, siapa pahala yang lagi banyak? Abang Nuri. Kenapa bukan saya? Saya da'i. Tak juga. Apa sebab? Sebab susahnya dia nak melaksanakan solat subuh jemaah tak sesusah saya. Maka disebabkan mujahadah itulah pahalanya lebih berbanding saya. Sebab itulah kalau adik-adik semua nak datang ke majlis ni susah, maka pahala banyak. Ada kat sini kan, nak pergi ceramah ke tak? Nak pergi ceramah ke tak? Ada makan, pergi. Siapa-siapa yang susah nak sampai sini, pahala dia banyak. So saya nak tanya, abang-abang susah tak sampai sini? Tiba-tiba susah, tiba-tiba beli rumah macam tu. Siapa-siapa yang senang ni datang sini, senang, tak ada masalah, relax je, pahala dia kurang sikit. Jadi susahkan lagi. Kenapa saya sebut tentang susah dan payah? Sebab ini hari kita nak cerita tentang hijrah. Cuma ada di semua saya bagi tahu disclaimer siap-siap. Kita punya program malam ni dia tak berapa nak kita sebenarnya dengar dia sebenarnya. Dia kejap-kejap timbul, kejap-kejap tak timbul. Malam ni kita nak share perspektif yang sedikit berbeza berkenaan dengan hijrah. Cuma saya nak kongsikan sedikit fakta hijrah, boleh ke? Sikit lah sebab korang budak UPSI nak kena ada sikit fakta-fakta biar nampak bijak. Pertama, fakta pertama tentang hijrah adalah, perasan tak setiap kali masuk bulan baru, bulan Muharram, kita sambut ma'al hijrah. Sempena Nabi berhijrah, betul? Tapi sebenarnya Nabi tak hijrah pun bulan Muharram. Kenapa muka confused? First time dengar, Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Dalam tarikh Ibn Hisham mengatakan bahawa Nabi Muhammad
berhijrah, mula bergerak daripada Mekah ke Madinah pada bulan depan, bulan Safar, dan sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Habis tu kenapa kita sambut mari hijrah bulan Muharram ni? Sebab bulan ini bulan yang Nabi telah membulatkan niat untuk hijrah. Cuma tinggal perintah Allah je untuk dah pergi hijrah, baru Nabi akan pergi. Sebab tu kenapa kita sambut ma'al hijrah pada bulan ini. Tu fakta pertama. Fakta kedua, hijrah ini ada disebut, dia ada dua jenis. Satu hijrah sunnatullah, satu hijrah perlu diusahakan. Apa maksud hijrah sunnatullah? Hijrah sunnatullah ni adalah hijrah by nature. Tak usaha pun dia akan tetap hijrah. Contoh, kita ni dah bergerak alam demi alam. Soalan, kita sekarang di alam keberapa? Keempat? Ketiga? Okey, macam ni. Tak apa. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Boleh? Korang buat-buat je muka-muka sedang berfikir, boleh? Boleh. Jangan risau. Sebab nampak confuse sangat tu. Kita sekarang berada di alam keberapa? Kita sekarang berada di alam yang ketiga. Alam pertama adalah alam roh. Kita berpindah pada alam kedua. Kubur, sebab ramai orang bila saya sebut alam kubur je, azab kubur je, dia kata, Ustaz, teruk sangat alam kubur ni, campak saya dalam laut boleh? Bila campak dalam laut, tak kena. Tapi pakai mic ni pun okey juga. Tadi MC tu macam sedap je dia punya suara ni. Boleh ke Ustaz? Sedap suara dia macam kat terminal airport. Stesen seterusnya. Saya buka. Boleh. Kita kat mana tadi? Dah ke alam berapa? Dah akhirat belum? Belum. Alam barzakh, alam keempat. Dan alam yang terakhir alam akhirat. Sekarang diumumkan ketibaan. Sekarang kita berada di alam yang ketiga. Ini adalah hijrah sunnatullah yang tak perlu dipaksa, akan tetap berhijrah. Apa lagi contoh hijrah sunnatullah? Contohnya umur. Adik-adik, kepada yang adik-adik, korang tak boleh tahan umur. Nak tak nak, kau duduklah macam mana pun, umur akan tetap berjalan. Umur akan tetap meningkat. Kulit kita akan tetap berkedut dan akhirnya nanti akan mereput. Itu hijrah sunnatullah yang tak perlu diusahakan. Dan ada hijrah yang kedua yang dinamakan sebagai hijrah yang perlu untuk diusahakan. Hari ni, malam ni, sebab masa tak banyak, sebab saya tahu ada yang ada exam esok kuat angguk akak kan? Tapi kenapa datang sini? Esok kan exam? Oh, kerana Allah. Allah bagusnya, Allah budak usi ni. Aku ni lampuan dah sebab adik jawapan dia gempak sangat jawapan dia. Untuk malam ni secara ringkas, saya nak kongsikan ada 3 hijrah yang kita perlu usahakan untuk kita ni nak jadi hamba yang lebih baik. Hijrah yang pertama adalah hijrah yang kita mula untuk meletakkan cinta itu pada tempatnya. Adik-adik, bila kita dah masuk universiti, inilah masanya ada orang mengambil ruang dan peluang untuk nak cari pasangan. Siapa couple kat sini boleh angkat tangan tak? Gila nak mengaku kat sini. Saya pun tak tahulah siapa yang couple kat sini, berkawan, bercinta, minat dekat kawan satu kelas, apa semua. Saya tak tahulah siapa kat sini dan tak payah mengaku pun. Cuma saya nak bagi tahu, memang trend kalau dah masuk universiti, inilah masa yang nak cari bakal jodoh. Ni kan universiti pertemuan suami isteri.
Maka adik-adik, kat sini akan jadi cabaran kita yang pertama. Ramai orang, adik-adik tahu tak, dalam statistik angka dan kira-kira yang dikeluarkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, rakyat Malaysia menghidap masalah kesihatan mental. 1/3 daripada rakyat Malaysia ada masalah kesihatan mental. Tapi itu data 2017. Tahu tak data selepas Covid? Data selepas Covid, hampir half daripada rakyat Malaysia ada masalah kesihatan mental. Maksudnya, contoh antara saya dengan Abang Nuri. Kalau tak Abang Nuri dah. Dia half. Maka salah satu sebab kenapa orang lead pada depression, anxiety, bipolar, schizophrenia, macam-macam lagi masalah-masalah mood disorder dan sebagainya, antara salah satunya adalah disebabkan oleh banyak yang patah hati dan kecewa dalam kehidupan. Dan mereka tak tahu apa coping mechanism untuk sembuh daripada patah hati tersebut. Sebab itulah adik-adik perasan tak, apa lagu kaitan dengan healing je laku. Malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa, aku healing sampai pagi. Korang tak hafalkan lagu ni ke? Aku seorang je hafal. Tak hafal. Oh, suka. Nak buat Allah suka kan? Allah, kerana Allah tadi kan. Ramailah orang mula untuk gunakan term healing ini sebab kecewa dengan manusia, untuk cari apa cara untuk nak sembuhkan hati ni. Maka adik-adik, tahun hijrah ni kita kena ubah cara kita pandang healing ni. Adik-adik, macam ni, pernah tak dikecewakan? Kenapa perempuan yang banyak jawab ni? Korang banyak kecewa. Lelaki korang yang mengecewakan. Oh, okey, dah nampak dah seorang ni Ni macam mana kena jawab dengan Allah ni? Sesiapa yang dikecewakan, saya nak share dengan adik-adik semua, jangan salahkan orang yang mengecewakan. Bila kita dikecewakan, bukan salah dia, tapi salah kita yang terlalu meletakkan pergantungan dan pengharapan pada manusia. Siapa-siapa yang letak expectation kepada manusia, itu adalah kekecewaan yang disengajakan. Engkau sendiri yang nak kecewa sebab letakkan pergantungan pada manusia. Siapa suruh, betul tak? Takut. Bukan salah lelaki. Betul? Dah makin ada banyak. Kau kena support lah. Saya dah seorang-seorang kat sini. Nanti ada sesi soal jawab, kau tahu. Kepada sesiapa yang sedang kecewa dengan manusia yang ada dekat masjid hari ni, malam ni, poin pertama ni untuk korang. Kadang-kadang kita komplain, kita kata, menyesal aku jumpa dia, kenapalah takdir aku buruk macam ni. Ini jawapannya. Saya nak tanya, siapa yang susun takdir yang kita kata buruk tu? Allah. Bila Allah susun takdir kita, jumpa dengan siapa, pergi tempat mana, Allah tak pernah silap dalam menyusun takdir. Dan Allah tak pernah silap dalam memberi luka-luka dalam kehidupan kita. Sebab luka itulah luka yang kita perlu untuk kita balik pada dia. Sebab selama ni kita terlalu meletakkan pengharapan pada manusia. Salah satu kebodohan kita sebagai seorang manusia adalah letakkan expectation pada manusia. Manusia ni, dia hatinya, sifatnya berbolak-balik. Sebab tu Nabi selalu amalkan satu doa yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang kehidupan Nabi. Apa doa tu? Ya muqallibal qulub. Pernah dengar doa tu? Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati-hati manusia. Kenapa Nabi doa dengan doa ini? Sebab Nabi tahu hati manusia memang berbolak-balik. Hari ni dia boleh suka kita, esok dia boleh benci kita. Hari ni dia boleh sayang kita, esok dia boleh tinggalkan kita. Sebab tu tak ada luka yang sia-sia. Mungkin kita tak suka luka tu, tapi luka tu baik untuk kita.
Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 216, engkau mungkin suka benda tu, tapi aku jauhkan kau daripada benda tu, sebab benda tu akan jahanamkan kau. Sebab Allah kan sayang kita. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam, kenapa lelaki tu tinggalkan aku, kenapa lelaki tu pergi daripada hidup aku, kenapa perempuan tu pergi daripada hidup aku? Sebab nampak kakak banyak fokus, mungkin sebab yang tengah healing kot. Lelaki macam elok je, relax je. Kenapa lelaki tu pergi daripada hidup kita? Sebab kita pernah doa pada Allah, ya Allah bagi lelaki yang terbaik dalam hidup kita, dan Allah kabulkan doa tu. Sebab tu lelaki tu pergi. Bagi kita mungkin kita suka, tapi belum tentu baik untuk kita. Jadi kepada yang tengah healing, korang berada di tempat yang betul lah ni. Sini the best place. Habis dai boleh ke saya healing kat hutan, kat pokok, dekat swimming pool hujung tu? Boleh ke? Boleh lah. Sebab memang Allah minta kita untuk tadabur alam. Tengok alam aku ni, tengok ciptaan aku ni, kekuasaan aku ni, kehebatan aku ni. Tunjuk. Allah tunjuk untuk kita tengok. Tapi adik-adik semua, tahu tak apa yang lebih dahsyat daripada alam, langit, bumi, bukit, hutan, pantai, laut ni? Ciptaan Allah yang lagi dahsyat daripada ni semua. Nanti korang akan jumpa, nanti balik pergi tengok cermin. Itulah ciptaan Allah yang lebih dahsyat daripada langit yang cantik. Itulah ciptaan yang lebih indah daripada matahari dan bulan. Kita komplain orang tak appreciate kita. Bila last kita sebut terima kasih dekat kita? Sebab dah teman kita sampai hari ini lalui macam-macam kesakitan dan luka-luka. Inilah ciptaan Allah yang agung ni, yang kita jarang nak tengok ni. Sebab dalam setiap ciptaan Allah ni ada tanda-tanda kebesaran Allah. Adik-adik, kepada siapa yang sedang patah hati, kenapa dia pergi, kecewa, hijrah tahun ni, belajar untuk jangan paksa orang stay dalam hidup kita. Kat sini ada yang suka baca novel kan? Ada suka baca novel kat sini. Abang-abang jaranglah korang baca Quran kan? Salah tanya. Adik-adik baca novel baca novel Tak boleh ni Al-Hafiz ni saya lain sikit. Kepada yang suka baca novel, yang fans memang suka baca novel, perasan tak? Dalam novel tu, kalaulah ada 12 chapter, ada watak yang penulis letak pada chapter pertama, tetapi akan ambil pada chapter yang keempat, dan ditukar dengan watak yang lain pula untuk teman watak utama habiskan cerita. Dan kadang-kadang di pertengahan tu diambil 2 watak, diganti dengan 3 watak yang baru untuk habiskan cerita. Yang takkan diubah adalah watak utama. Yang akan berubah-ubah pergi dan datang adalah watak-watak sampingan. Adik-adik, sebenarnya dunia ni adalah single player mode. Dia bukan multiplayer. Sebenarnya kan kita ni lahir seorang, kita mati pun nanti seorang. Jadi untuk melalui perjalanan seorang ke seorang ni, Allah hadiahkan dan masukkan watak-watak tertentu untuk teman dalam perjalanan kita. Mak kita adalah watak. Ayah kita adalah satu karakter yang Allah turunkan untuk teman kita, untuk kita khidmat, untuk kita berbuat baik pada dia. Kawan-kawan yang kita ada ini lagi, ketahuilah adik semua, engkau best friend macam mana pun, bila Allah kata cukup sampai bulan 8 je kau kawan dengan dia, nanti tiba-tiba renggang, tiba-tiba dia ada kawan lain, tiba-tiba dia couple dengan lelaki lain. Ada yang jangan nak buat macam mana? Adik-adik ada tak korang kawan best friend masa skor rendah dulu, tapi sekarang bila jumpa rasa macam biasa, tak serapat macam dulu skor rendah dulu kan? Walaupun jumpa depan-depan, rasa tu dah tak sama. Kenapa? Sebab watak tu tidak lagi menjadi watak yang penting untuk kita melalui kehidupan sekarang. That's why siapa-siapa yang pergi daripada hidup kita, jangan paksa dia stay. Sebab Allah tahu watak ini tidak lagi yang terbaik untuk Allah. Tapi dai, yang watak yang digantikan tu, itu yang sakitkan saya. Siapa kata yang terbaik tu mesti yang manis?
Yang terbaik tu kadang-kadang benda yang menyakitkan, untuk ajar kita jadi kuat. Kita ini hari jadi dewasa bukan sebab kita ni kuat tiba-tiba, tapi sebab luka-luka semalam kita, hari ini kita jadi makin kuat. Bukan ujian makin jadi mudah, tapi sebab kita yang dah makin kuat sebabkan ujian-ujian yang lepas. That's why adik-adik semua, siapa-siapa yang ada depan mata kita sekarang, inilah manusia yang terbaik yang kita kena appreciate. Kawan-kawan yang teman korang datang majlis ilmu ni, inilah kawan-kawan yang kau kena cakap terima kasih. Terima kasihlah teman aku, terima kasih ambilkan nasi kat aku tadi. Dah siap salam lah ni, bagus. Memang Allah minta kita hargai. Mak kita ni berapa lama boleh teman kita? Ini pun watak yang satu hari nanti Allah akan ambil daripada hidup kita. Adik-adik kalau pernah tengok movie, search, setiap watak dia ada screen time. Dalam filem 2 jam 3 jam ada screen time. Cukup screen time dia, produser akan ambil watak tu, tak muncul dah. Sama juga ayah kita hari ini kita sayang sangat tu, pun ada screen time dia, dan screen time mereka makin berkurang bukan makin bertambah. Apa dia? Ayah kita punya screen time dengan kita bukan makin bertambah tapi makin berkurang. Kalaulah adik-adik boleh nampaklah screen time dekat kepala dia, adik-adik akan nampak nombor dia makin berkurang. Time dia akan makin singkat dengan kita. Sebab tu dik, bila kita faham konsep ni, kita akan sangat hargai ayah dan mak kita. Kita akan sangat hargai siapa yang ada depan mata kita. Kawan-kawan kita ni bukan lama pun dengan kita. Berapa ramai kawan-kawan saya yang dulu best friend kat sini, pergi masjid sesama. Nampak tak pergi masjid? Nampak ciri-ciri da'i tu dah ada masa kat universiti dulu. Pergi masjid sama-sama, solat sama-sama, berjemaah sama-sama, baca Quran sama-sama, tahajud sama-sama. Niatnya nak buat macam tu lah, tapi akhirnya masing-masing bawa haluan masing-masing, masing-masing ada keluarga, masing-masing ada anak, dah tak boleh komit. Inilah masanya. Dik, ada kat sini mungkin dia sangat rindu time-time sekolah menengah ada dulu, time-time dia matrik dulu, time-time dia mungkin sekolah rendah dulu, dia rindu time tu. Macam tu juga akan berlaku. That's why hijrah yang kita kena buat pada tahun ini adalah hijrah untuk kita mula untuk hargai siapa yang ada depan mata kita. Dan tak perlu force people berada dekat sebelah kita. Dik, kita ada satu isu. Takut tak kalau orang tak suka kita? Kan rasa bimbang, rasa risau kan? Orang ni tak suka aku, orang tu tak suka aku, classmate tak suka aku, NTP tak suka aku, makcik kantin, kafe tak suka aku. Adik-adik, ingat dan pegang ni sampai bila-bila. Jangan risau sangat kalau orang tak suka kita. Sebab walau satu dunia pun suka kita, tidak memuliakan kita. Walau satu dunia tak suka kita pun, tak buatkan kita jadi hina. Sebab memuliakan dan menghinakan seseorang adalah hak Allah. Adik-adik, ingat tak kisah Raja Namrud? Raja Namrud ini sangat disukai oleh semua rakyat dia. Tapi adakah dia ni mulia? Dia dihinakan oleh Allah. Bahkan dia mati pun dalam keadaan diketuk kepala sendiri sebab nyamuk masuk kan. Korang macam tak angguk, korang pernah dengar tak cerita tu? Pernah kan? Allah hinakan dia tanpa ambil pun pangkat dan jawatannya. That's why kalau kat sini ada yang macam serabut, da'i saya ni ada orang tak suka saya, ni benci saya, ni mengata saya, ni fitnah saya, ni cakap macam-macam pasal saya, relax. As long as kita buat baik pada orang, jangan risau. Sebab memang tak semua orang pun akan suka kita. Sebab kita pun bukan suka semua orang pun. Engkau pun ada kan orang kau tak suka kan? Fair lah. Alah kau lebih-lebih pula nak semua suka kau, tapi kau boleh tak suka orang. Yang ni memang tak suka, dah lama aku berhati ni. Ni dia dak diploma ni, aku suka sangat. Pergi tandas tu pakai tag lenyat. Korang panggil lenyat tag apa kan? Kena pakai sentiasa kan? Kalau degree dah semester lebih-lebih kan dia dah tak ada dah benda tu. Dia tak pakai.
Tak suka budak-budak ni, budak-budak baru nak up ni kan, budak degree kan, senior. Tengok budak-budak ni, budak sunat-sunat laser ni. Tak, memang aku tak boleh dengan diorang ni. So jangan bimbang orang tak suka kita, sebab kita pun banyak tak suka orang. That's why life kita akan serabut bila kita hari-hari sibuk nak sukakan orang. That's why saya sebut tadi, hari ni kau boleh sukakan dia, tapi esok dia dengar cerita buruk pasal kau, dia dah berubah perangai dia dengan kita. Habis tu dai, saya ni kena buat apa? Hidup kita hanya nak sukakan Allah je. Dalam satu hadis yang Imam Nawawi susun dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis ni best gila. Sebab hadis ni memujuk kita yang kalau hari ni sekarang ni ada orang tak suka kita, kita tak buat apa-apa pun orang benci kita, ini hadis untuk kita. Dalam hadis kursi ni diberitahu, Allah bila suka satu hamba ni, fulan si fulan ni, apa yang Allah akan buat? Allah akan bagi tahu Jibril, wahai Jibril, aku suka kat fulan si fulan yang belajar kat UPSI ni. Maka Jibril akan sayang dan suka pada fulan si fulan ni. Bukan takat tu je, Jibril akan pergi pada setiap tingkat langit beritahu Allah suka pada fulan si fulan yang kat Tanjung Malim ni. Maka seluruh penduduk langit akan suka dan sayang pada fulan si fulan ni. Dan bukan takat itu saja, kasih sayang cinta tu akan turun pada hati-hati penduduk-penduduk bumi. Adik-adik pernah tak jumpa orang yang kau ni first time jumpa dia, tapi tengok dia suka tengok dia? Ada tak pernah jumpa? Tengok dia rasa macam best juga dia cakap. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa? Tengok ulama-ulama habaib-habaib kan, tok-tok guru yang kita pertama kali jumpa dia jatuh rasa cinta pada dia, tengok muka dia. Kenapa? Sebab orang-orang macam ni Allah sayang. Bila Allah sayang, lu relax ya. Orang akan sayang dengan kita, orang akan tertarik dengan kita, orang akan muliakan kita. Abu Jahal punya jahat macam tu pun, dalam riwayat Abu Jahal tak berani tengok muka Rasulullah. Kenapa? Sebab dia bimbang kalau dia tengok muka Rasulullah akan kasih dan cinta pada Rasulullah. Sebab tu dia, sesama manusia, hijrah yang kita kena buat adalah untuk jaga hubungan dengan manusia, untuk sukakan Allah. Kita buat baik pada kawan kita bukan semata-mata sebab kawan kita tu semata-mata, tapi sebab nak sukakan Allah. Kan perintah Allah jaga hubungan dengan manusia? Kan perintah Allah bagi salam sesama kita? Kan perintah Allah untuk memudahkan urusan sesama kita? Maka kita buat ni untuk sukakan Allah. Jangan sebab hari ni aku tolong kau, esok-esok kau tolong aku. Maka kalau ada benda itu, kita harap pada manusia dan kita akan dikecewakan. Hidup hanya sukakan Allah. Allah sahaja yang tak pernah mengecewakan cinta dan kasih dan effort kita. Manusia kan tak pandai hargai kita, betul tak? Semua kita dah tunjuk effort dah, tapi dia tak nampak pun. Ini dipilih orang lain. Sounds familiar? Akak tu lah terpaling healing. Kenapa dia tak hargai kita? Kita dah bagi macam-macam effort. Sebab manusia sifatnya memang macam tu. Allah sebut dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sikit sangat di antara hamba-hambaku ni yang pandai untuk menghargai. Allah sendiri claim perangai manusia memang macam tu, tak pandai appreciate, tak pandai hargai, tak pandai nak syukur. Maka rugilah kita kalau hidup nak sukakan manusia. Itu poin yang pertama. Boleh kita kat ni? Boleh? Ada berapa poin semua? Ada 3. Poin yang kedua, dalam banyak-banyak manusia, ada satu manusia yang tak pernah kecewakan kita. Dalam ramai-ramai manusia, ada satu-satunya manusia yang tak pernah pun jumpa kita, tapi sayang kita sampai malam ni. Siapa manusia ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, hijrah yang kedua yang kita nak buat adalah hijrah untuk kita belajar-belajar untuk ikut apa yang Nabi ajar. Adik-adik tahu tak? Nabi tidak diturunkan ke dunia ni untuk ajar solat. Tahu tak ini barang?
Ini barang belum pernah dengar. Ini barang jadi. Nabi tidak diturunkan untuk ajar sedekah. Nabi tidak diturunkan untuk ajar buat umrah. Dia betul dai ni. Nabi tak ajar solat, tak ajar sedekah ni, betul ke dai ni? Nabi tak diturunkan untuk ajar salat, sedekah dan umrah. Nabi diutuskan untuk ajar tentang kasih sayang. Sebab kasih sayanglah kita solat, sebab kasih sayanglah kita sedekah, sebab kasih sayanglah kita buat umrah. Adik-adik, hijrah tahun ini kita nak belajar-belajar untuk sayang orang. Orang yang kita benci sangat tu, orang tu walaupun kita benci banyak salah dia, dia orang yang Nabi pun doakan dia. Adik-adik, pernah berlaku dalam satu kisah semasa perang Uhud. Kan ramai sahabat-sahabat tu korban, betul tak? Dan Nabi pun cedera, betul tak? Masa Nabi cedera, sampai berdarah mulut Nabi ni, patah gigi Nabi ni, rahang Nabi ni, menitik darah, tapi Nabi tadah. Kenapa Nabi tadah darah? Supaya tak jatuh ke tanah. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa sampai kau tadah darah kau ni? Maka kata Rasulullah, engkau tak dengar apa aku dengar. Apa dia Rasulullah? Kalaulah darah aku ni menitik walaupun setitik ke tanah ini, maka para malaikat akan turun untuk lenyapkan semua tentera-tentera kafir ini. Akan azab semua mereka disebabkan menitik darahku ke tanah. Ini kata sahabat, biarlah, biar mati semua, biar kena azab. Diorang ni kan memang dah kufur pada Allah. Adik-adik, cuba perhati jawapan Nabi. Sahabat kata apa tadi? Biar menitik, biar malaikat hancur semua, biar mati semua. Buah puas hati. Maka apa kata Rasulullah? Tak, aku takkan biarkan benda itu terjadi. Sebab aku diturunkan bukan untuk mengazab umat aku. Aku diturunkan untuk tunjukkan rahmat dan kasih sayang. Aku diturunkan untuk kasih sayang. Sebab tu adik-adik semua, orang yang tak ada kasih sayang, inilah orang yang Allah akan murka. Inilah orang yang akan sempit dada dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Adik-adik pernah dengar nama ni? Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia adalah kepala kepada munafik. Orang munafik ni, dia ni neraka dia lagi dahsyat daripada iblis dengan syaitan. Syaitan iblis pun tak duduk neraka sama floor dengan orang. Sebab tu iblis syaitan jumpa orang munafik, dia orang pun bimbang. Kau okey ke? Dan kepala pada munafik ni semua adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Adik-adik, cuba tengok Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia semayang tak? Tak apa, jangan risau. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Abdullah bin Ubay semayang tak? Dia solat. Dan dia solat belakang Nabi lagi. Abdullah bin Ubay selawat tak? Abdullah bin Ubay pun selawat. Tapi kenapa tempatnya di neraka? Sebab dalam hatinya tak ada kasih sayang. Ada dia pernah dengar tak kisah satu hadis tentang seorang wanita pelacur yang bagi minum pada seekor anjing? Tempatnya nanti dekat mana? Dekat neraka. Ada dia semua, pekerjaan dia hari-hari ni dosa yang besar, berzina. Tapi asbab dia berikan minum pada anjing, masuk dalam syurga. Kenapa masuk syurga? Sebab kasih sayang dia pada anjing. Sebab ada kasih sayang. Sebab tu dia, hidup jangan benci orang sangat. Hidup jangan tengok salah orang sangat. Ahli ibadat belum tentu lagi masuk syurga. Ahli maksiat belum tentu lagi masuk neraka. Sebab seluruh ibadat ahli ibadat ini akan hilang pahalanya disebabkan oleh rasa diri bagus. Dan seluruh dosa ahli maksiat ini akan terhapus disebabkan oleh taubatnya. Sebab itulah
kita mungkin nampak dosa dia, tapi kita tak nampak taubat dia. Kita tengok orang ni macam, kau ni jahat lah, kau ni teruk lah, kau tengok kau pun ni macam ahli neraka tadi, macam mana kau jumpa kau syurga ni? Nabi tak pernah ajar kita untuk menghukum. Nabi ajar kita untuk berkasih sayang. Nabi berjalan dengan kasih sayang. Nabi tengok dengan kasih sayang. Nabi bercakap pun dengan kasih sayang. Dik, beza dik, kalau bercakap dengan kasih sayang ni berbeza dengan cakap sebab membenci. Kita pun tegur kawan. Contohlah, kita kan dah belajar-belajar datang masjid ni hari. Korang kan memang hari-hari datang kan? Kan? Hari-hari memang ramai macam ni kan? Kan? Sangka baik. InsyaAllah. Bila kita pergi masjid, perasan tak? Bila kawan tak pergi masjid, apa perasaan kita? Ahli neraka. Dah bau daripada sini. Oh, dengan bongkak riak, ujungnya berjalan daripada kayu daripada daripada KAS, daripada KZ, daripada KAB datang. Dengan riak ujung takbu datang. Tengok, ahli syurga nak datang masjid. Semua aku punya roommate ni semua di neraka tingkat 7. Adik-adik, Nabi tak pernah ajar kita untuk membenci. Dan membenci ini bukan sunnah Nabi. Nabi ajar kita, kalau orang buat jahat dekat kita, kita kena buat apa? Ihsan ada 3 tingkat. Tingkatan ihsan paling rendah, orang buat baik kat kita, kita buat baik kat dia. Itu ihsan paling rendah. Ihsan yang kedua, orang tak buat apa-apa pun kita buat baik kat dia. Ini ihsan nombor 2. Kadang-kadang orang datang minta tolong kan, bagi sedekah sikit RM2, kat Shell tiba-tiba orang minta RM5. Adik-adik, kita bagi RM5. Itu ihsan nombor 2. Tapi itu belum paling tinggi. Paling tinggi adalah apa yang Nabi buat pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dik, jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kalau nak cerita ni panjang. Abdullah bin Ubay bin Salul ni panjang, nanti adik-adik boleh tengok sendiri. Cuma saya nak kongsi sikit je Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya jahat dia ni, kadang-kadang kita ada tak orang yang kita tak boleh maafkan dia, ada tak? Dai, saya ni kalau benda macam ni saya boleh maafkan, tapi orang ni memang saya tak boleh maafkan. Saya memang benci dia. Dia ni jahat. Dik, sabar dulu, dengar ni. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia punya jahat bukan takat dia fitnah isteri Nabi berzina. Bukan setakat dia ni hina Nabi, yang dia kata kat sahabat lain, kencing unta aku lagi mulia lah daripada Muhammad. Bukan takat tu je. Allah bin Ubay, dia punya jahat sampai Allah turunkan 17 ayat Al-Quran cerita tentang jahat dia. Sebab tu saya nak tanya, yang kau marah sangat orang tu, yang kau sampai cakap merangkaklah kau jumpa aku kat Padang Mahsyar tu, adakah sampai Allah turunkan ayat Quran tentang dia? Tak ada kan? Belum cukup jahat. Now tengok macam mana Nabi berhadapan dengan yang jahat macam ni. Abdullah bin Ubay satu hari mati. Hari itulah mati, dia tekan mati berkali-kali. Hari itu dia mati. Nabi dekat luar Madinah, Nabi dapat tahu je yang Abdullah bin Ubay ni mati. Nabi bagi tahu kat sahabat, wahai sahabat, jangan kuburkan lagi, jangan masukkan dalam liang lahat, tunggu aku sampai. Nabi bergegas ni balik. Sampai saja kat Abdullah bin Ubay yang dah banyak menyakiti Nabi. Ada dia tahu tak, Abdullah bin Ubay ni antara punca kenapa umat Islam ramai terkorban dan kalah masa perang Uhud. Sebab dialah yang hasut 1000 yang datang, 300 balik. Ni orang yang hasut ni. Sampai Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi yang Nabi sangat sayang, terkorban dekat perang Uhud, kena bunuh dengan Wahsy. Adik-adik, waktu tu bila Nabi ambil jenazah Abdullah bin Ubay, Nabi letakkan kepala Abdullah bin Ubay dekat peha Nabi yang mulia, dan Nabi tengok wajah Abdullah bin Ubay, dan Nabi buka mulut Abdullah bin Ubay, Nabi ludahkan ke dalam mulut Abdullah bin Ubay. Ludah Nabi ni ludah yang berkat. Siapa-siapa yang pernah pergi umrah, sebelah Masjid Quba ada satu telaga namanya Telaga Hizib. Dulunya telaga ni tak best, tak sedap, orang tak pergi minum. Tapi asbab Nabi ludah ke dalam telaga tu, sampai hari ni telaga tu sedap. Sampai hari ni. Dan Nabi ludah ke dalam mulut Abdullah bin Ubay, dan Nabi kata apa? Semoga Abdullah bin Ubay dapat jawab soalan munkar dan nakir nanti dalam kubur.
Dan Nabi perintahkan sahabat, wahai sahabat, ambil jubah aku. Dan Nabi pakaikan jubah Nabi yang mulia, membaluti tubuh jenazah Abdullah bin Ubay. Dan Nabi esok datang kubur Abdullah bin Ubay, doakan Abdullah bin Ubay sampai Allah larang, Muhammad cukup, jangan datang lagi, doakan dia. Adik tahu tak kenapa Nabi buat semua? Orang yang banyak sakitkan Nabi, orang yang banyak hina Nabi dan jadi asbab ramai sahabat-sahabat tu korban, kenapa Nabi boleh layan macam tu? Sebab Nabi nak ajar kita, disakiti bukan alasan untuk menyakiti. Dikecewakan bukan alasan untuk mengecewakan. Nanti jangan lupa update kat thread. Sibuk je orang nak thread, kita pun nak thread. That's why Daddy, itulah hijrah kita yang kedua. Hijrah kita yang kedua adalah hidup dengan penuh kasih sayang. Dik, korang ni samalah macam saya pun. Ni saya ni kira macam abang korang lah ni. Dik, masa saya belajar dulu pun kadang-kadang ada exam tu susah, exam tu tak boleh jawab, banyak sangat pack jadual belajar sampai kan assignment tak sempat buat. Alasan lah tu assignment tak sempat buat kan. Terpaksa suruh kawan buat group assignment. Kawan tu tak, sekejap lecturer saya sekejap. Tak ada. Ada kawan saya tolong buatkan, dia yang nak buat, dia yang nak. Tapi sebagai timbal balik. Timbal apa? Sebagai mengenang jasa dia, saya present lah. Korang ada tak kawan jenis present, dia tukang pegang kertas majung je, ataupun dia tugasnya tekan laptop je kan? Kan kita masing-masing bedakan kita punya tugas masing-masing. So adik-adik semua, perasan tak kalau kita ni exam tak boleh jawab, belajar susah, kita call siapa? Kan call mak kat kampung, call ayah, call mak. Dik, saya tak tahu lah, mungkin kita pun macam tu juga. Bila call mak ni bukan tahu sangat pun kau belajar apa, silibus apa, dia bukan tahu pun. Macam mak saya kan mana dia tahu psikologi, skizo, schizophrenia tu apa, boleh makan ke tak tu? Mana mama saya tahu. Mental disorder dia bukan tahu. Mama susah mak exam hari ni, abnormal psychology. Apa ji? Tapi saya call, dan adik-adik semua kita mungkin experience call juga mak kita. Mak, tadi exam susah nak buat. Bu, tadi susah lah nak buat. Ya, tadi kan payah tau, kakak buat tadi tak boleh jawab lah. Exam tadi susah lah, pensil pun patah. Macam-macam cerita. Perasan tak mak kita, dia ni bukan penceramah motivasi, dia ni bukan Fazilah Kamsah, dia pun bukan da'i PU ke, bukan. Tapi perasan tak, dia cakap sikit je, tak apa, kakak elok-elok tahu kat sana. Mak doakan kakak malam ni, Allah menitik. Mak doakan tahu kakak tahu kat seorang-seorang kat sini. Air mata. Apa sebab dia cakap sikit menitik air mata? Ni aku ni dekat sejam cakap kau tak menitik air mata pun. Sebab mak bila bercakap, dia bukan bercakap dengan ilmu, dia bercakap dengan kasih sayang. Sebab sayang yang terlalu dalam pada kita, dia cakap. That's why Nabi macam tu lah. Orang tengok Nabi pun dah sayang. Apatah lagi adik-adik semua ni, lepas habis ni, habis ceramah ni semua, cuba cakap dengan orang, pandang orang tu dengan kasih sayang. Ini kau ni umat Nabi ni, Nabi sayang kau ni. Lain, cakap tu dah lain. Ni beli kopi, he and she kopi apa ni kan, ada kan? Saya baru tahu ada. Rikiamo ada lagi kat ujung tu. Contohlah pergi kat Rikiamo tu kan, pergi jumpa, kak saya nak ni latte panas, tapi cakap dengan kasih sayang. Yang perempuan, kau jangan bang, kak latte panas. Kasih sayang. Jangan bang, kau jangan salah gunakan ilmu ni bang.
Dengan kawan-kawan dik. Kenapa ada orang tegur kita, kita boleh terima. Ada orang tegur kita, benda yang sama tak boleh terima. Apa sebab? Sebab dia tegur yang kita boleh terima tu, dia tegur dengan kasih sayang. Yang satu lagi tu memang benci kau. Dia memang dah lama simpan dah. Dia tunggu je masa. Dan masa tu sampai. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hijrah kita yang kedua. Hijrah nak hidup penuh kasih sayang. Sebab tu dik, kalaulah kau dengar ayat, saya takkan maafkan dia, saya akan benci dia, merangkaklah dia jumpa saya dekat padang mahsyar nanti. Pernah dengar tak? Pernah dengar ke pernah cakap? Pernah dengar kan? Merangkaklah kau jumpa aku kat padang mahsyar. Ini adalah perkataan orang yang sangat sombong. Kenapa? Macam orang lain yang merangkak, kau tak merangkak. Macam kau confirm tak merangkak. Macam kau ni dah confirm berada di lindungan arasy Allah. Dik, ni sikit lah. Ni sebenarnya benda ni saya share dalam saya punya program mental health. Tapi saya share sikit ni. Kalau kau tak maafkan kat sini, boleh tak? Boleh. Kita ada hak kot. We got right. You know what is the because? We got right to not forgive people. Betul tak? Nampak Jawa kan aku punya English. Kita ada hak pun tak maafkan dia. Boleh? Memang boleh. Tak apa aku nak tuntut ke akhirat. Dosa tak? Tak dosa. Dan itulah pertanyaan saya dekat guru saya. Boleh tak saya tak maafkan dia? Dia buat salah dia memang teruk ni. Kalau ustaz kena pun belum tentu ustaz nak maafkan dia. Dan guru saya cakap satu benda. Boleh tak maafkan? Boleh Okey lah. Tapi bodoh lah. Bodoh. Dia yang buat salah kat saya yang bodoh. Kenapa ustaz? Jawapan ustaz ni sampai hari ni saya ingat. Dia kata apa? Nanti di padang mahsyar, sekurang-kurangnya, seminimum kita berdiri kat padang mahsyar berapa lama? 50,000 tahun. Paling minimum. Dan bayangkan kita dah melepasi hisap, timbangan lah, macam-macam jenis semua dah lepas. Dah nak masuk syurga dah. Tiba-tiba malaikat sampai. Jap, tak boleh masuk lagi. Apa pasal? Ingat tak kat dunia dulu masa kau uksi dulu, kau pernah cakap, aku tuntut sampai ke akhirat. Orang yang kau nak tuntut tu, dia tengah kena timbang. Dia tak habis lagi. Dik, tunggulah lagi 100,000 tahun. Nganga kat pintu syurga tu. Dia dah tak ada wifi. Kita endingnya nak pergi mana? Kita endingnya nak masuk syurga. Itu je. Rupanya yang tak nak maafkan orang tu nafsu kita, bukan iman kita. Dan korang tahu tak, nanti kalau jumpa dia, dah tunggu 100,000 tahun dah jumpa. Kalau ML dah immortal mythic. Tak ramai yang gelak sebab tak ramai yang ML. Kan baca Quran semua ni yang di datang masjid ni. Kalaulah kita jumpa dengan dia pun, korang tahu tak apa yang korang kena buat? Korang tetap kena maafkan dia juga. Sebab syurga tidak boleh dimasuki oleh orang yang simpan dendam dalam hati. Endingnya kau tetap kena maafkan dia juga. Baru boleh masuk syurga. Itu poin kedua. Terakhir, poin ketiga. Saya ada lagi 8 minit sebelum kita habis. Saya tak tahu ada sesi soal jawab ke tak. Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Yang ketiga, hijrah terakhir yang kita nak buat tahun ni. Ingat pertama tadi ingat tak hijrah apa? Jangan force people stay dalam hidup kita. People come and go. Yang datang hargai, yang pergi rugilah. Kedua, hidup dengan penuh kasih sayang. Ketiga, adik-adik, yang ketiga ni last sebelum kita habis. Sebelum korang pun dah lewat 10.30 dah malam dan ni korang pun nak tidur awal, nak tahajud. Kepada sesiapa kat sini yang dia dalam keadaan dah tak ada jalan keluar bagi masalah dia. Dik, kita ni semua ada masalah.
Kita mungkin kongsi baju warna yang sama, tapi kita bawa masalah dan ujian yang berbeza. Kita mungkin kongsi college yang sama, tapi ujian dan beratnya kehidupan tak sama dengan kawan sebelah. Semua ada ujian, semua ada masalah, cuma tak tunjuk je. Sebab tu kita gelak. Korang tahu tak? Ada satu psikologis, dia buat statement, selalunya orang yang paling kuat gelak in the room, itulah orang yang paling sedih dalam hidup dia. Ada tak kau ada kawan sikit-sikit gelak, dia jenis mudah terhibur, ada tak? Tak buat kelakar pun gelak. Kau pergi tepuk bahu dia, aku tahu kau tengah sedih kan? Tak apa, aku ada. Jangan lupa call mak kau. Kepada sesiapa yang rasa dah tak ada jalan keluar bagi ujian-ujian dan kesusahan dalam hidup dia, dia dah tak nampak jalan, maka adik-adik, hijrah ketiga yang kita kena belajar adalah hijrah untuk mula meletakkan Allah sebagai Tuhan, bukan usaha kita sebagai Tuhan. Kita selalu dimomok-momokkan dengan usaha aku ni yang boleh ubah takdir, usaha aku ni lah yang boleh ubah kehidupan aku. Jangan beriman kepada usaha. Usaha itu kita buat sebab kita ni makhluk. Allah minta kita usaha, tapi bukan yakin pada usaha ini yang boleh bagi manfaat. Tak faham lah dai, tak faham apa maksudnya. Maksudnya macam ni. Adik-adik, ada kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah rakamkan dalam Quran, yang Allah nak bagi tahu bukan usaha yang boleh menyelamatkan kau pun endingnya. Usaha tetap usaha, tapi bukan usaha yang boleh mengubah takdir. Contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, sampai kejar lari sampai depan tu laut. Pernah dengar cerita ni kan? Sounds familiar kan cerita ni kan? Sampai dekat laut, depan laut, belakang Fir'aun. Sampai ulama kata jarak antara Nabi Musa dengan Fir'aun dah terlalu dekat dan nampak. Depan laut, belakang Fir'aun, depan mati, belakang pun mati. Masa ni Nabi Musa sudah berada di pengakhiran usaha, dah tak boleh buat apa-apa dah. Kedua, kisah Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam 3 kegelapan yang berbeza. Kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan di dalam perut ikan ni. Pernah dengar cerita ni kan? Masa tu Nabi Yunus ada dalam perut ikan, apa dia boleh buat? Lain biji pun tak ada kat dalam ni. Masa itu Nabi Yunus sudah berada di penghujung usaha. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api, dan sebelum dicampak ke dalam api, Nabi Ibrahim diikat tangan dan kakinya. Masa tu Nabi Ibrahim boleh buat apa lagi? Dah tak boleh buat apa-apa. Sudah di penghujung dan pengakhiran usaha, dah tak boleh buat apa. Pernah tak kita lalui fasa tu yang aku dah tak boleh buat apa dah? Maka adik-adik semua, ketiga-tiga karakter, ketiga-tiga rasul, ketiga-tiga nabi ni, bagaimana, apa sebab Allah turunkan pertolongan pada mereka? Sebab mereka ada persamaan yang mereka buat, menyebabkan Allah turunkan pertolongan. Rupa-rupanya adik-adik semua, apa persamaan mereka bertiga? Yang mereka apa mereka buat sampai Allah turunkan pertolongan? Ketiga-tiga mereka mula meletakkan keyakinan dan pergantungan hanya pada Allah. Rupanya pertolongan Allah akan turun di puncak tawakal. Selagi belum betul-betul tawakal, Allah tak turunkan pertolongan. Sebab tu Nabi Musa bila depan laut belakang Fir'aun, Nabi Musa meletakkan pertolongan, ya Allah, aku dah habis usaha ikhtiar terbaik, aku serah pada engkau. Maka turun ayat Allah, perintah Allah untuk Nabi Musa, ketukkan tongkat. Sebenarnya Nabi Musa pun tak tahu ketuk tongkat tu boleh belah laut. Nabi Musa pun tak tahu. Tapi Nabi Musa ketukkan juga tongkat tu. Kenapa Nabi Musa ketuk tongkat juga? Sebab Nabi Musa tahu Tuhan dia tak akan pernah tinggalkan dia, walau susah macam mana pun dia. Maka bila ketuk tongkat, terbelahlah laut, Nabi Musa selamat bersama dengan pengikutnya, dan Fir'aun beserta tenteranya tenggelam dan mati. Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan nun, apa zikir
Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain Kau ya Allah. Subhanaka ini, maha suci Kau ya Allah. Kuntu minaz zalimin, aku yang dah zalim dekat diri aku ya Allah. Aku dah tak boleh buat apa ya Allah, aku gantung pada Engkau ya Allah. Maka Allah suka zikir dan pengakuan Nabi Yunus ini. Sebab kita ni terlalu rasa kita ni yang boleh ubah takdir. Kita ni sombong, bongkak. Maka Allah takkan turunkan pertolongan. Nabi Yunus mengaku dia dah zalim diri sendiri. Dia tahu dia tak boleh buat apa-apa. Maka Allah turunkan pertolongan. Keadaan yang tak logik manusia boleh selamat, Allah keluarkan Nabi Yunus daripada 3 kegelapan yang berbeza, selamat. Nabi Ibrahim AS, ketika diikat tangan dan kakinya, waktu tu datang Jibril sampai pada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku datang nak tolong kau. Kita ni kalau tengah susah, bayangkan kalau Jibril sampai. Jibril apa lagi? Tolong Tapi Nabi Ibrahim kata kat Jibril apa? Wahai Jibril, engkau datang ni, padahal nak kena campak api dah ni. Wahai Jibril, engkau datang ni sebab engkau sendiri nak tolong aku ke atau perintah Allah? Dan Jibril kata, sebab aku memang nak tolong kau. Jibril ini penghulu segala malaikat, datang nak tolong. Maka Nabi Ibrahim kata, kalau kau datang sebab engkau sendiri, bukan sebab perintah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, wahai Jibril, untuk jadi sebaik-baik pembantu dan penolong aku. Allah suka lafaz dan perkataan Nabi Ibrahim ni. Adik-adik tahu tak apa jadi? Allah dan ayat firman Allah ni dirakamkan dalam Al-Quran. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk dan sejahteralah wahai api ke atas Nabi Ibrahim. Ketika Nabi dicampakkan ke dalam api, api itu jadi sejuk dan sejahtera, turun makanan daripada syurga untuk Nabi Ibrahim makan. Adik-adik, kenapa kisah-kisah yang tak boleh dibuktikan oleh sains-sains ni Allah ceritakan dalam Quran? Yang tak boleh ikut pada logik akal kita untuk terima, Allah sebut dalam Quran. Logik ke laut terbelah dengan hanya ketuk tongkat? Tak logik. Logik ke Nabi Yunus boleh keluar daripada 3 kegelapan perut dalam ikan, kegelapan laut dan kegelapan malam? Tak logik. Logik ke api yang sifatnya membakar boleh sejuk dan sejahtera? Tak logik. Tapi kenapa Allah sebut dalam Quran? Untuk dibaca oleh umat akhir zaman. Sebab Allah nak bagi tahu, susah macam mana pun masalah kau yang kau rasa mustahil tu, aku boleh kabulkan doa kau yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil. Sebab tu doa jangan tengok saiz poket kita. Doa lihat pada khazanah Allah yang agung, yang tak ada had. Adik-adik, saya tak tahu siapa yang tengah ada masalah, saya tak tahu. Budak psikologi dia tak boleh baca orang pun. Siapa yang kalau kau jumpa budak psikologi dia boleh baca orang, pukul lah ramai. Aku rasa kau ni ada anxiety dia bukan macam tu. Saya pun tak tahu. Tapi saya yakin yang datang sini, ada yang datang ni bawa masalah yang dia mungkin nakkan jawapan. Adik-adik, besar mana pun masalah kau, besar lagi pertolongan Allah. Besar mana dosa kau, besar lagi keampunan Allah. Tahun baru ni kita azam untuk letakkan setinggi-tinggi pengharapan dan pergantungan pada Allah, dan Allah akan turunkan pertolongan. Jangan rasa diri bagus. Aku boleh buat, aku bagus, aku ni gempak, dulu aku power pun. Selagi ada keakuan, buatlah. Allah takkan turunkan pertolongan. Adik-adik, tu je lah ceramah dia dah 10.30. Korang hijrah je lah cakap lah lama pun tak jadi apa lah. Jadi berubah lah, datang masjid hari-hari lah. Akak dah boleh datang dah. Okey, so terima kasih banyak-banyak pada semua.
So kalau you guys rasa ada apa-apa yang nak share, ada sesi soal jawab lepas ni. Sesi jawab. So berumumkan ketibaan pengacara majlis kita pada hari ini. Sila-sila. Oh, mic nah. Okey. Terima kasih ucapkan Ini dah okey kot. Dah okey dah kot. Bagi sekalian, pada seluruh teman-teman yang masih soal jawab, jika terdapat seorang soalan yang tidak juga, pengalih boleh ketengah masjid untuk tanya soalan langsung. Tes. Ada soalan yang tidak juga. Hidup opsi. Baik, boleh try. Tes satu, dua, tes. Okey. What the question? What the korang memang suka kan nak tengok aku macam ni kan? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Thank you for the question. Actually, baik, saya jawab dengan ringkas. Dan adik-adik lelaki kalau nak tanya soalan, boleh tanya juga. Jangan biarkan wanita saja, korang dah boleh plan soalan. Mungkin yang nak tanya mungkin MVP ke, mungkin MVP ke, mungkin MPP ke nak tanya kan. Soalan sangat baik. Bila kita punya doa sampai hari ini tidak dikabulkan, maka kita ada macam satu trauma. Doa aku yang lepas pun tak kabulkan. Beratlah aku nak doa yang baru. Adik-adik ingat ni sampai bila-bila. MPP boleh ready soalan. Allah jamin dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta pada aku pasti akan kabulkan. Allah bila berjanji, Allah pasti takkan mungkiri. Sebab kalau Allah mungkiri, maka gugur salah satu sifat ketuhanan.
Bila kita doa, saya tahu ramai kat sini termasuk saya juga, ada doa-doa kita sampai ini malam belum dikabulkan lagi. Maka saya nak bagi tahu secara ringkas, kalau doa kita Allah kabulkan dekat dunia, kita kena syukur. Tapi kalau doa kita tidak dikabulkan dekat dunia, kita kena lagi syukur. Sebab apa? Sebab kalau Allah tangguhkan doa kita untuk itu, untuk tidak diberi dekat dunia, itu maksudnya apa yang Allah bakal bagi melalui doa kita ni, dunia ni pun tak mampu nak tampung. Sebab dunia ni terlalu murah dan lemah untuk tampung hasil daripada doa kita. Maka Allah tangguhkan dekat akhirat. Bila Allah tangguhkan ke akhirat, maknanya apa Allah bagi ni terlalu besar, dunia tak mampu nak tampung. Sebab tu adik-adik tengok tak, kalau dalam surah As-Sajdah, perkataan daripada orang-orang di padang mahsyar, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, kami dah nampak, kami dah dengar. Dah nampak apa? Dah dengar apa? Dah nampak dah azab depan mata yang bakal menimpa kami. Dah nampak dah pahala-pahala yang menanti. Dah nampak dah, lah ini rupanya doa aku yang Allah tangguhkan. Dan terkeluar daripada mulut orang-orang di padang mahsyar, kalaulah inilah doa-doa yang ditangguhkan, alangkah baiknya kalau satu pun doa kat dunia Allah tak kabulkan satu. Sebab dekat padang mahsyar bukan orang yang kufur saja menyesal, orang beriman pun menyesal. Sebab baru nampak, ini rupanya pahala sabar aku, ini rupanya doa-doa yang tertangguh. Kalau aku tahu ini besarnya macam ni pahala sabar, pasti hari-hari dekat dunia aku minta, ya Allah, bagi aku ujian hari-hari supaya aku boleh hari-hari bersabar dengan ujian-ujian aku. Maka adik semua jangan berhenti berdoa. Tak ada satu doa pun yang sia-sia. Kalau tak dapat kat sini, maknanya dunia ni pun tak layak untuk nak terima hasil doa kita. Wallahu a'lam. Sila. Terima kasih Ustaz Reza. Ada satu soalan lagi ini dan juga Masya Allah. Tepuklah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakan-rakan sekalian, saya Muhammad Basri. Muhammad apa? Umar, Masya Allah. Semester berapa? Kos apa? Saya sempat. Sempat. Tahfiz qiraat. Insya-Allah. Bukan saya bisa kawan saya. Biasa dah. Biasa macam itulah. Kita tahu Allah cakap Allah firman baik, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sambung. Okey. Takkan kita kalau kita tak mampu ada. Benar. Allah firman lagi, wa asa an syai'a wa khairun lakum wa asa an syai'a wa syarrun lakum. Mungkin kita rasa apa yang dulu itu adalah yang terbaik, dan apa yang kita rasa baik itu yang terbaik. Kita tak tahu. Tapi once kita diuji kan, kita diuji macam apa tadi
girlfriend dia. Tak apa, girlfriend boleh sebut. Boleh sebut. Aku dah fikir lain dah. Benda Tafiz. Kita tahu Allah akan uji kita, yang Allah akan uji kita kalau kita tak tahu. Tapi macam mana kita nak cakap, kita nak hadap, kita nak jadi orang yang kita percayakan dengan Allah. Masya Allah, kan nampak, Masya Allah. Tepukan gemuruh untuk Umar. Terima kasih Umar atas soalan yang sangat baik. Kita gelak daripada cuba tengok kat tengah tu cakap tak keluar apa dah, bismillah pun dah tak tahu dah. Baik, soalan Umar adalah saya kira ada juga kat sini yang mungkin hadapi benda yang sama. Dan secara ringkas sebab saya pun tak nak drag lama sangat, ni kira soalan terakhir ke untuk masa majlis? Ayat terakhir kan? Okay. Habis ni habis lah. Adik-adik, betul dalam Quran Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pernah tak dengar orang cakap macam ni? Ujian yang aku hadap ni terlalu berat lah. Aku dah sampai limit dah. Sabar aku pun ada had juga. Sabar pun sabar lah juga, tapi sabar pun ada limit juga. Kita biasa dengar orang cakap betul kan? Adik-adik, soalan saya, sebenarnya sabar ni ada limit ni. Sebenarnya sabar tu memang ada limit, tapi limit tu bukan kita yang letak. Siapa yang letak limit tu? Allah dah letak dulu sebelum turunkan ujian tu pada kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku ni kalau bagi ujian kat engkau, aku bagi ujian yang kau mampu je. Yang tak mampu aku tak bagi. Sebab Allah kan sayang kita. Allah takkan nak tengok kita susah dan payah dan dizalimi. Allah bila turunkan ujian, Allah turunkan dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Sebenarnya apa yang korang tengah hadap sekarang ni, apa yang Allah tahu kau mampu, cuma kita yang limitkan kesabaran dan kekuatan kita. Sebab tu kena bina kekuatan dengan percaya, ya Allah, apa yang kau tengah hadap ni kau bagi sebab kau tahu aku boleh. Sebab tu kawan sebelah tak dapat. Kenapa Umar tak kena scam, kawan dia kena scam? Sebab kawan Umar, Allah tahu dia mampu. Kenapa Allah tak uji saya? Sebab Allah tahu saya tak mampu. Kawan Umar mampu. Kasut kita mungkin sas yang sama, tapi perjalanan kasut kita berbeza. Allah bagi ujian beza-beza sebab kapasiti hati kita pun berbeza-beza. Dan Allah kan maha tahu. Allah tahu kau mampu, aku bagi banyak ni. Dan sebagai penutup, untuk kita ni kuat melalui ujian, nak lalu ujian, dia perlu dengan kesabaran. Tapi timbul persoalan, sabar-sabar juga, tapi sabar sampai bila? Tadi sabar-sabar juga, sabar pun ada batas kan? Ni sabar pun sabar juga, sabar sampai bila? Ada ni, kita kena sabar sampai bila? Ni ujian kita ni, sabar sampai bila? Sakit sampai bila? Kecewa sampai bila? Sabar sampai jumpa Rasulullah dekat Telaga Kausar baginda nanti bila dah dapat jumpa Rasulullah depan mata, adik-adik, hilang semua sakit, kecewa, perik yang kita alami kat dunia dulu. Semua penat kita dekat dunia dulu, kita tahan sabar, kita hilang semua, tak tinggal satu pun bila tengok muka Rasulullah. Sebab wajah Rasulullah ini penenang buat seluruh umat. Dan Rasulullah pun tahu kita ni susah dalam kehidupan dekat dunia ni. Rasulullah boleh cam kita, kau ni dah banyak sabar dalam hidup kau, amazing ni, aku nak bagi syafaat. Maka jangan berhenti untuk sabar dengan ujian sampai jumpa Rasulullah. Dan adik-adik semua, terakhir daripada saya, sabar saja tak cukup. Dalam kita melalui ujian, ada satu lagi yang lebih dahsyat daripada sabar. Apa dia?
syukur. Ramai orang boleh bersabar dengan ujian, tapi tak ramai orang yang boleh bersyukur dengan ujian. Sabar dia hanya tahan, tapi syukur kita dah mula berterima kasih pada Allah atas luka-luka kita yang semalam. Adik-adik, itu saja kesempatan masa yang ada. Korang semua kalau nak dengar sharing saya lagi, saya banyak upload video-video saya dekat TikTok, dekat Instagram. Korang tak follow pun tak apa, korang tengok je video tu. Tak follow pun tak apalah, tapi apa salahnya? Kau tulis je Izhar Nazri, IZZHAR promote, Izhar Nazri, IZZHAR Izhar Nazri, tengok video-video kat situ. Banyak lagi sebenarnya saya tak sempat share, saya share lah kat video-video tu, korang tengoklah. Semoga jadi asbab manfaat untuk semua, kekuatan untuk teruskan kehidupan kat sini, hijrah jadi lebih baik. Wallahu a'lam. Saya minta maaf atas kekurangan salah silap daripada saya. Terima kasih pada pihak pengurusan atas kesudian berjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.